Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Aisyah bin Muhammadun selaku moderator pada hari ini. Sebelah kiri dan kanan saya mempunyai dua panel, iaitu tamu jemputan saya, iaitu sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan Mizan Abidin. Saya merupakan mahasiswa diploma pendidikan prasekolah. Dan tahun ni tahun akhir saya lah dekat Unisal. Okey. Sebelah sini pula. Okey, nama saya Nur Syamili binti Mazaini. Saya ialah mahasiswa diploma pendidikan. Saya juga tahun akhir untuk tahun ini. Okey, tajuk forum kita pada hari ini adalah hyperaktif. So, apa yang dimaksudkan dengan hyperaktif? Hyperaktif adalah suatu kondisi yang dialami oleh kanak-kanak yang menunjukkan perilaku yang tidak boleh duduk diam. Kondisi ini termaksudnya dia tergolong daripada golongan ADHD. Apa maksud ADHD pula? ADHD adalah bermaksud Attention Deficit Hyperactive Disorder. So, kita terus kepada sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. So, tentang NGO-NGO yang terlibat dengan kanak-kanak hiperaktif yang boleh kita cakap banyak memberi bantuan dan juga apa-apa segi untuk memberi keselesaan lah, dan juga norma yang boleh diterima orang awam, yang mana kanak-kanak ADHD ni masih ada dalam kalangan kita. So, NGO yang terlibat yang sudah pastinya adalah Jabatan Kebajikan Malaysia, yang mana Jabatan Kebajikan Malaysia banyak menyumbang kebaikan, banyak menyumbang bukan sahaja pada kanak-kanak ADHD sahajalah. JKM memang banyak memberi bantuan kepada golongan-golongan yang susah dan juga autism ataupun apa-apa penyakit yang lain. Selain daripada JKM yang mana bukan NGO, iaitu badan kerajaan. Yang badan bukan kerajaan pula yang saya tahu adalah ADHD, Persatuan ADHD, yang ditubuhkan pada tahun 5 Disember 2017. Yang mana dapat menyumbang buat masa sekarang ni banyak info yang dapat membantu ibu bapa dalam menangani hyperaktif, kanak-kanak yang mempunyai hyperaktif lah. So, buat masa sekarang yang itulah yang saya tahu. So, ada tak lagi kalau kita tengok NGO yang lain terdapat kat Malaysia ni? NGO yang lain, kalau yang dimasukkan oleh Tuan Moderator sendiri, NGO yang lain bukan setakat ADHD sahajalah. Seperti autism pun ada, dia punya badan sendiri, badan bukan kerajaan dekat KL. Disleksia, dan kebanyakannya badan-badan NGO ni sendiri memang ada connection antara satu sama lain untuk menolong, membantu dalam mencapai matlamat yang tertentulah dalam membantu kanak-kanak yang memerlukan bantuan. Okey, baiklah. Kita lanjut seterusnya. Kesan-kesan hyperaktif. Banyak kesan-kesan dia. Salah satu, kita ambil 3 atau 4 sahaja dulu. Nanti panel yang lain akan sambung lah. Kesan yang pertama, mungkin dia akan berlari dan teriak saat main, masa dalam ruangan, dan berdiri dalam tengah-tengah kelas, berjalan semasa guru bercakap, bergerak dan dengan cepat sampai langgar-langgar orang lain atau langgar barang pun boleh sebagai hyperaktif. Lepas tu bermain terlalu kasar sangat sampai melukai murid-murid yang lain ataupun anak-anak yang lain. Bagi panel sebelah kiri saya, apa pula pendapat awak? Pendapat saya tak ada lah, tapi cuma saya boleh sambung sikit lagi. Dengan kanak-kanak hiperaktif ni juga, mereka sering melakukan kekasaran untuk dengan partner bermain diorang lah. Sebagai contoh, saya ada pensyarah saya nama Miss Irma. Dia dulu seorang guru pendidikan khas.
saya ingat lagi satu cerita dia. Dia cerita dia ada seorang murid, ada seorang student di dalam kelas, yang mana student tu bila dia hype, bila dia tengah aktif, dia akan datang kepada guru dan secara tiba-tiba menggigit. Dan itu pengalaman Miss Irma lah, pencara kita, which is bagi saya cerita tu memberitahu bagaimana tingkah laku kanak-kanak hyperaktif ni. Dan lagi satu, kanak-kanak hyperaktif ni sepatutnya kita perlu ada catuan dalam memberi gula. Sebab gula memberi tenaga. Itu kita tak boleh nak cakap apa lah. Kalau kita sebagai driver, kita student nak ke mana-mana membawa kereta pun, kita akan perlukan Red Bull ataupun minuman yang manis nak bagi mata kita cerah. Tambahan pula dengan kanak-kanak hyperaktif yang mana tak ada gula pun dah memang hype. Bila ditambahkan gula, dia akan jadi lagi berisiko untuk kanak-kanak tu lagi sakit, which is boleh menyebabkan kematian. Yang mana andai kata kita beri gula kepada kanak-kanak tu, dia berlari satu padang, dia tak akan berhenti. Sampai jantung dia stop baru dia berhenti lah. Itu kanak-kanak hyperaktif ni. Terusnya iaitu seorang panel lagi yang tak dapat hadir pada hari ini disebabkan wabak pandemik COVID-19. Kita terus. Hai Fakrul, saya nak terangkan tentang cara-cara mengatasi kanak-kanak hyperaktif. Yang pertamanya adalah waktu lapang bersama. Ibu bapa perlu melakukan aktiviti bersama dengan kanak-kanak hyperaktif seperti berjalan-jalan di taman, bermain bersama kanak-kanak hyperaktif, membaca buku cerita bersama-sama kanak-kanak hyperaktif dan sebagainya. Aktiviti ini boleh dapat mengembangkan hubungan anda dengan bersama kanak-kanak hyperaktif. Dan juga kanak-kanak hyperaktif boleh dapat bersikap positif. Cara mengatasi yang keduanya adalah aktiviti fizikal. Kanak-kanak yang hyperaktif sangat dipengaruhi oleh tenaga yang berlebihi di dalam tubuh mereka dan juga mereka sukar untuk fokus terdapat sesuatu. Supaya mereka menyalurkan tenaganya, kita boleh membantu kanak-kanak hyperaktif dengan melakukan beberapa aktiviti olahraga seperti berlari, bermain bola dan sebagainya. Aktiviti ini boleh dapat membantu kanak-kanak hyperaktif dalam mengelola mood kanak-kanak hyperaktif dan juga menyebabkan lebih tenaga kepada kanak-kanak hyperaktif. Cara mengatasi yang ketiganya adalah ingin perhatian. Kanak-kanak hyperaktif ingin mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Kanak-kanak yang hyperaktif sering mendapat perhatian dari aktiviti negatif yang dilakukannya. Jadi, ibu bapa mereka perlu mengubah cara dengan memberi perhatian kepada kanak-kanak hyperaktif secara lebih positif. Terima kasih Abang Muna. Kita lanjutkan seterusnya, iaitu punca-punca terjadinya hyperaktif. So punca-punca terjadinya hyperaktif ni ada tiga, iaitu major punca. Tiga yang mana yang pertama adalah genetik. Genetik tu genetik ibu bapa yang carry lah benda ni. Sebagai contoh, ADHD, autism adalah golongan-golongan penyakit berangkai, bukan berjangkit, berangkai. Contoh macam kencing manis. Kalau awak tak ada kencing manis, tapi atau awak pernah ada kencing manis, awak mungkin boleh ada kencing manis. Tapi kalau family awak memang langsung tak ada kencing manis, tiba-tiba awak ada kencing manis, yang ke depan mungkin tak ada sebab itu salah awak sendiri. Tapi kalau awak dah start carry, dia akan berjangkit lah, dia akan terus dengan genetik. Itu dia. Andai kata si bapa dulunya adik dia ataupun dalam bloodline dia, bapa dia pernah ada ADHD, genetik ni akan carry sampai ke bila-bila lah. Andai kata akan terputuslah kat situ. So, yang kedua adalah persekitaran. Persekitaran ni macam mana? Sebagai contoh, awak ada baby yang kecil.
Baby tu baru lahir. Kiranya baby baru lahir, baby baru 3 ke 4 bulan. Kawasan persekitaran yang awak duduk tu, kawasan kilang yang mengeluarkan karbon dioksida, plumbum yang boleh merosakkan sistem pembesaran dia. Sebab dia baru nak membesar. Yang macam kita punya immunity dah memang ada. Dia baru nak membesar, baru nak membentuk. So, bila baru nak membentuk, dikacau pula. So, dia akan jadi rosak kat situ. So, bukan setakat ADHD, kemungkinan cerebral palsy pun boleh jadi. So, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah perkembangan seseorang kanak-kanak tu sendiri. Yang ini pula kita boleh cakap cara pembesaran dia macam mana di rumah. So dekat rumah macam kita semua makan nasi semua cukup kita cukup kasih sayang. Macam kanak-kanak ADHD ni mungkin ada yang kurang. Mungkin dia kurang didikan, kasih sayang, didera ataupun cara pembesaran tak betul. Apa yang dimaksudkan dengan cara pembesaran tak betul? Sebagai contoh, kita ambil contoh ibu bapa yang kurang siuman. Kalau ibu bapa yang normal, anak yang menangis sebab pampers yang dah penuh, kita akan tukar. Tapi kalau ibu bapa yang kurang siuman, anak tu menangis sebab pampers yang dah penuh, kalau kita dengar macam teriakan yang tak selesa daripada baby tu, tapi apa yang didengar oleh parents kurang siuman ni, mungkin itu adalah satu ajakan untuk bergaduh. So baby tu akan kena abuse. So baby tu akan jadi takut. So mindset kat dalam kepala dia akan bertukar. Dia akan jadi traumatized. Disebabkan traumatized tu akan mengubah sedikit demi sedikit dah cara kehidupan dia. So itu sajalah penerangan saya. Okay, saya juga mempunyai anak buah hyperaktif, seperti yang anda tahu. Dia jenis yang suka berlari, suka sana sini, berjalan sana sini. Kalau dia terlepas daripada pandangan saja, dia memang akan lari terus. So apa patut kita lakukan yang sebaiknya untuk dia tak lari ke apa ke? Sepatutnya ibu bapa perlu sentiasa pantau anak yang hyperaktif supaya tidak hilang daripada pandangan. Contohnya seperti kalau dia lari ke apa ke, pantau, jangan bagi terlepas daripada pandangan yang sangat jauh. Jangan bagi, macam kita kat pasar raya kan, anak-anak lari, lepas tu ibu bapa pilih-pilih barang semua, tapi lepas tu cari-cari anak hilang. Rupanya dia berlari pergi ke tempat lain, tempat yang ada permainan. Itulah contoh-contohnya. So ada apa-apa nak seperti yang Cik Fakrul kata tadi, Cik Fakrul ada anak buah ADHD. So saya pun boleh dikatakan ada seorang anak buah saya baru dapat surat daripada guru mengatakan digalakkan lah ibu bapa dia dihantar ke hospital untuk buat check up. So dia punya perangai pun lebih kurang. Kalau kita terlepas je daripada pandangan, dia pantang nampak pintu terbuka. Nampak je pintu terbuka, terus lari. So kita pula jadi penat kan nak kejar dia. So pada pendapat saya dekat sini, ibu bapa kena alert. Ibu bapa kena sangat-sangat alert. Ibu bapa dalam hal ni tak patut mengeluh lah dalam menjaga anak-anak. Sebab macam mana pun anak tu pemati syurga. So anak tu adalah pemati syurga. Ibu bapa patut ambil tanggungjawab yang lebih besar, main peranan yang lebih bagi saya, ibu bapa luar sana yang mempunyai anak hyperaktif ataupun autism, teruskanlah, kuatkan semangat. Kerana itu adalah anak yang bukan setakat anak tu datang daripada syurga, yang sudah pastinya pergi pun akan ke syurga, yang kita pun belum tentu ke mana kan. So anak-anak ni perlukan sokongan daripada kita. Yang saya harapkan adalah sokongan dan dorongan yang lebih baik dan positif lah daripada rakyat Malaysia untuk terus menjaga orang-orang yang perlukan bantuan macam mereka ni lah. Okey, itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan panel saya. Sekian, terima kasih.